Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihadi ila yaumiddin. Allahumma ya fattah, Allahumma ya alim, Allahumma ya khabir, Allahumma ya mubdi, Allahumma ya mu'id, Allahumma aftah alaina futuhal arifin, وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai limpahan rahmat dan karunia pada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini di hari kelima Ramadan 1441 Hijrah ataupun tahun 2020 Masehi, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberi peluang masa, kesempatan dan kelapangan untuk bersama-sama dalam majlis ilmu kita ini, tadabbur Al-Quran surah An-Nahl secara online. Mudah-mudahan usaha kita yang tak seberapa dibandingkan dengan kita pergi ke kelas tetap diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tak kalah dengan pahala kita pergi ke kelas, Ketahuilah bahwasanya sesiapa yang istiqamah sebelum ini menghadiri majlis ilmu lalu dia beruzur ataupun ada uzur yang menghalangi untuk melakukan amalan yang dia istiqamah tersebut, Rasulullah SAW memberi khabar gembira untuk orang yang istiqamah ini, dia akan tetap dapat pahala, walaupun tak dapat melaksanakannya. Di sini kita alhamdulillah tak adalah sampai kita tinggalkan, kita usaha buat juga, cuma dengan cara yang berbeza, dan saya yakin Allah Subhanahu wa taala tak akan sia-siakan usaha kita insya-Allah, mudah-mudahan apa yang kita buat ini berkat dan mendatangkan rahmat serta keredaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan dan peruntukkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di antara umatnya yang akan bersamanya di akhirat kelak dalam syurga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita akan sambung perkongsian kita tentang tadabbur surah An-Nahl. Yang saya katakan sebelum ini, surah An-Nahl ini sangat sesuai untuk kita bincangkan di dalam suasana Ramadan kita yang diliputi oleh wabak penyakit yang berpunca daripada COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semua selamat, terhindar daripada wabak ini, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala kesihatan sehingga kita dapat menunaikan apa yang patut kita lakukan di dunia ini dan sejahtera insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, kita masuk kepada perbincangan kita, namun sebelum itu saya akan memberi satu kesimpulan yang perlu kita ingat, walaupun kita tak dapat ingat semua, tapi kunci-kunci yang kita sebutkan daripada ayat-ayat lepas hendaklah kita ingat. Ingat, ayat Al-Quran sebenarnya satu sama lain dalam satu surah tersebut, sambung menyambung, kefahamannya satu sama lain, membantu. Tapi yang tak mempunyai
ilmu yang cukup, dia akan nampak ayat Al-Quran itu macam terpisah-pisah, melompat-lompat, ya kan? Tapi sebenarnya masing-masing ayat tersebut, walaupun ceritanya kadang-kadang berbeza, ia mempunyai hubung kait. Dalam ilmu tafsir namakan ada munasabah nama dia, ya, hubung kait ayat. Dan dia ada hubung kait surah, ya, ada munasabah surah, ada munasabah ayat. Okey, apa dia? Ini satu ilmu dalam ilmu tafsir yang ingin kongsikan, iaitu ada munasabah surah. Saya tulis munasabah surah, ya. Dan ada munasabah ayat. Munasabah surah bermakna adalah hubung kait antara satu surah dengan surah yang lain. Umpamanya kita sekarang dalam surah An-Nahl. Sebelum surah An-Nahl adalah surah Al-Hijr. Apa hubung kaitnya? Ya. Saya tak sempat bincangkan lagi hubung kait antara surah Al-Hijr dengan surah An-Nahl ini. Ya. Sebab takut panjang pula mukadimah, kita tak sempat nak bincangkan surah An-Nahl dengan banyak, ya. Tapi saya kadang-kadang membincangkan iaitu munasabah ayat. Munasabah apa yang kedua? Munasabah ayat. Itu antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ayat pertama dengan ayat yang kedua, ayat ketiga dengan ayat keempat, ayat keempat dan kelima dan selanjutnya. Kalau seseorang tidak mendalami ayat-ayat tersebut, dia akan nampak adanya perbezaan cerita antara satu sama lain, perbezaan topik, ya, antara satu sama lain. Padahal kalau didalami, maka ia mempunyai hubung kait rapat, ya. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, maka pada ayat pertama, kata kunci kita sebutkan pada tuan-puan yang kasih sekalian adalah perkataan amrullah, ya. Apa dia amrullah? Siapa ingat? Apa itu amrullah? Ya. Ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dah bincang. Kemudian pada ayat kedua, garis bawahi tuan-puan yang kasih sekalian, bahwasanya itu perkataan ala man yasha. Ya, sebenarnya banyak perkataan saya ini kan, tetapi untuk memahami hubung kait, maka tuan-puan ambil perkataan ala man yasha. Apa makna ala man yasha? Kepada sesiapa yang dikehendaki. Jadi ketetapan Allah itu diberikan kepada sesiapa yang dikehendaki. Ya, berbeza antara seorang dengan yang lain. Ya. Kemudian di ayat kedua tersebut, tuan-puan ambil perkataan la ilaha illa ana fattaqun. Ya. Jangan lupa bahawasanya ketika Allah menetapkan sesuatu dan diberi kepada kita ketetapan tersebut, sebenarnya segala ketetapan itu akan menghalakan kita, menunjukkan kepada kita tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana. Ya. Semua akan menghala kepada bahawa segala sesuatu dari yang satu. Tak ada interfere ataupun tak ada campur tangan yang lain. Ini Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan. Dan ingat, buah daripada tauhid apa dia? Buah daripada tauhid adalah taqwa. Maka di ujung ayat 2 itu adalah taqwa. Baik. Pada ayat ketiga, apakah kata kunci yang perlu kita pegang? Kata kuncinya adalah bilhaq. Bahawa segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada alasan yang benar. Tidak sia-sia, tidak main-main. Ya? Ada tujuannya, ada matlamatnya. Ya. Ini yang perlu kita ingat pada ayat yang ke-3, ya. Pada ayat ke-4 saya tak
bincangkan panjang lebar lagi. Dari segi tafsir saya dah bincangkan, tetapi dari segi tadabbur saya tak bincangkan lagi. Maka oleh itu pada kesempatan kali ini kita insya-Allah akan mulai perbincangan kita, iaitu daripada ayat yang keempat. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita akan baca dahulu, dan sila tuan-puan baca masing-masing di rumah masing-masing, dan tuan-puan dengarkan bacaan saya daripada ayat keempat, dan kita akan baca sampai ayat yang keenam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi' wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun. Sadaqallahul azim. Khalaqal insan. Dia, iaitu Allah, telah menciptakan manusia min nutfah, dari setitis mani. Fa idza huwa, maka ternyata huwa, manusia itu, khasimun mubin, menjadi pembantah, penentang yang nyata. Wal an'ama, dan dia juga menciptakan binatang ternak. Wal an'ama khalaqaha, dia menciptakannya lakum, untuk kamu. Fiha dif'un, pada binatang ternak itu ada yang boleh kamu gunakan untuk menghangatkan badanmu. Wa manafi'u, dan manfaat-manfaat yang lain. Wa minha ta'kulun, dan daripadanya kamu jadikan bahan makanan. Walakum fiha jamalun, dan pada binatang ternak itu boleh untuk kamu jadikan sebagai punca kecantikan, keindahan. Hina turihuna, ketika kamu membawanya kembali ke kandang. Wa hina tasrahun, dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan. Maha benar Allah ke atas firman-firman-Nya. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, saya ingin mendetailkan sedikit ayat yang keempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, khalaqal insana min nutfah. Allah menciptakan manusia daripada nutfah, setitis air mani. Setitis air mani maknanya daripada amount yang kecil. Tetapi dari amount yang kecil ini, daripada ukuran yang kecil ini, menjadi besar. Apa yang kita boleh dapat faham daripada ayat ini untuk panduan kehidupan kita? Saudara fillah yang dikasihi sekalian, kadang-kadang ketetapan dan ketentuan Allah dalam bentuk pemberian kepada kita asal muasalnya kecil cuma. Small things. Benda yang kecil. Tetapi lama kelamaan dia boleh menjadi besar.
Maka betapa banyak tuan-puan dan kasih sekalian, kejayaan yang kita peroleh bermula dari kecil. Dari perkara yang remeh kadang-kadang. Sering orang meremehkan perkara kecil ini. Tapi orang yang faham akan ketetapan dan ketentuan Allah, orang yang smart, dan mungkin di antaranya yang faham tadabbur surah An-Nahl, maka dia tidak akan mensia-siakan apapun juga, walaupun kecil ukurannya. Jangan remehkan sesuatu. Bersangka baik. Yang kecil ini boleh menjadi besar. Ingat ni. Maka orang yang melihat ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dia dapat walaupun kecil dia hargai. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Hargai yang kecil dahulu. Insya-Allah dia akan jadi besar. Dan ramai orang ya, gagal dalam kehidupannya disebabkan apa? Sebab tidak menghargai yang kecil. Tidak nampak yang remeh-temeh ini sebagai pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia boleh menjadi punca kepada sesuatu yang hebat dan besar dalam kehidupannya. Maka hargai setiap yang kita dapat. Ya. Maka surah An-Nahl ini, nama lainnya kata ulama, surah An-Ni'am namanya. Surah apa dia? Surah An-Ni'am. Saya tulis. Dia surah An-Nahl, nama lainnya apa itu? Surah An-Ni'am. Saya nak tuan-puan tulis sikit. Ya. Surah An-Ni'am. Okey. Apa mana surah An-Ni'am? Iaitu surah yang menyebutkan nikmat-nikmat Allah. Ni'am jamak daripada ni'mah. Ni'matun. Ni'matun singular, ni'am plural dia. Jamak dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ini, antara yang akan kita jumpai nanti adalah, iaitu adanya Allah sebut-sebut nikmatnya yang banyak. Ya? Nikmatnya. Maka salah satunya adalah Allah ciptakan langit dan bumi, dan juga Allah ciptakan kita manusia. Ya. Maka oleh itu, di antara yang perlu diingat oleh orang yang faham surah An-Nahl ini adalah dia patut bersyukur kepada Allah walaupun perkara yang dia dapatkan itu kecil. Ya. Sebab segala sesuatu bermula dari yang kecil ni dulu. Benih nak jadi pokok ataupun jadi pohon yang besar bermula dengan benih yang kecil. Kita manusia pun seperti itu juga. Maka Allah kata, apa dia? Khalaqal insana min nutfah. Nutfah adalah air mani yang hina, kita cakap hari itu, yang boleh dibuang. Ramai orang akan buang dia, kan? Ya. Tapi orang yang faham akan mesej Allah Subhanahu Wa Taala, melihat segala sesuatu yang datang kepada dia, dia akan hargai dulu. Appreciate yang datang itu, yang dapat itu. Appreciate, hargai. Kalau kamu hargai, kamu akan nampak nanti, ya Allah, ternyata yang aku dapat sekarang ini bermula daripada yang kecil, yang hina ni dulu. Masya Allah. Ya. Jadi Allah tuntut pada kita mensyukuri yang kecil, mensyukuri yang remeh-temeh.
Hargai semuanya. Orang pandang hina mungkin, orang pandang remeh mungkin, tapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang faham ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, semua ini bil haq. Apa makna bil haq semalam? Ada alasan yang benar. Ada sebab yang jelas. Tidak ada sesuatu berlaku pada diri kita sia-sia. Masing-masing ada asbab dia. So appreciate everything yang kita jumpa, yang kita dapat. Pertama, at least kita akan kata adalah Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya dapat ya Allah. Ya. Ini hargai dulu. Yang berlaku pada ramai manusia, apa dia ini yang disebutkan oleh Allah pada ayat yang keempat tersebut, fa idza huwa khasimum mubin. Ya. Manusia mempertikaikan, ya, membantah, menentang. Apa ni? Ya? Dia tidak melihat nilainya. Di antara yang perlu kita ingat masa kita dapat sesuatu, apa tuan-puan dan kasih sekalian, ingat ia dari Allah. Walaupun tuan-puan dapat dari orang, walaupun tuan-puan dapat daripada sekitar tuan-puan dan kasih sekalian, dan itu sampai ke tangan tuan-puan yang memang tuan-puan berhak, tuan-puan kata ini dari Allah. Ini orang yang lupa selalu, terutama orang makan gaji, kan? Kita dapat gaji, kan? Dia ingat yang bagi gaji dia siapa dia? Majikan dia, tuan dia, kan? Lupa yang bagi itu Allah. Tapi orang yang bersyukur, tuan-puan, dia teringat Allah ni. Dia tak pandang manusia dia dari siapa dia dapat tu, tapi dia pandang ini dari Allah ni. Maka setiap yang sampai ke tangan kita, Allah bagi, Allah beri, Allah anugerahkan kepada saya. Maka alhamdulillahirabbil alamin, saya akui ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati tuan-puan dan kasih sekalian, manusia ada sifat-sifat salbiyah nama dia. Manusia dalam Al-Quran disebutkan ada sifat ijabiyah dan ada sifat salbiyah. Ya. Apa tu? Saya tulis. Ini mana tahu boleh membantu tuan-puan untuk menambah dari bahasa Arab tuan-puan. Sifat ijabiyah. Saya tulis. Sifat ijabiyah. Yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat ijabiyah, ada sifat salbiyah. Dalam Al-Quran ada sebutkan tu. Hati-hati dalam kita perlu memahami diri kita, siapa kita manusia. Sifat ijabiyah adalah sifat positif, yang merupakan kelebihan kita. Yang kedua, salbiyah, itu adalah sifat negatif yang merupakan bentuk kekurangan diri kita. Maka hati-hati. Kita ada dua ni. Mana ada positif, ada negatif. Ada kelebihan dan kekurangan kita. Paling kurang tuan-puan ada 7 sifat salbiyah. Saya tak ingin cerita sifat ijabiyah. Sifat ijabiyah di antaranya, sifat ijabiyah ada banyak, tapi saya nak ingin sebutkan di sini adalah sifat salbiyah, sebab ayat ini di antaranya menyebutkan sifat salbiyah, iaitu suka membantah, suka menentang. Okey, apa dia? Pertama, tuan-puan dikasih sekalian, kata ulama berdasarkan Al-Quran adalah sifat salbiyah, sifat negatif manusia adalah lemah. Dia lemah, lemah.
Dalilnya dalam Al-Quran, itu dalam surah An-Nisa ayat 28. Surah apa dia? Surah An-Nisa ayat 28. Boleh tuan-puan tengok Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin memberi keringanan kepada kamu. Ingat Allah selalu ingin meringankan, dan Allah tidak inginkan pada kita. Maka prinsip yang perlu kita ingat, Allah ingin meringankan selalu. Kenapa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sebab manusia itu lemah. Banyak kelemahan dia. Okey? Maka kerana dia lemah, rajin-rajinlah berhubung dengan yang maha kuat. Siapa yang maha kuat? Itu Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sifat negatif manusia adalah al-ya'su. Al-ya'su bermakna cepat putus asa, cepat give up. Apa orang kata? Hot chicken. Apa? Hangat-hangat tai ayam. Minta maaf Baik. Ini manusia. Manusia secara semula jadi ni ada sifat kita. Kita panas-panas suam cakap cepat sejuk je. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-puan, isti'jal. Isti'jal iaitu terburu-buru, tergesa-gesa, nak cepat-cepat je. Termasuklah cepat give up tadi, kan? Yang keempat iaitu al-bukhlu, kedekut. Takut nak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita ingin melatih diri kita, lawan kedekut tu. InsyaAllah Allah akan ganjar kita dengan yang lebih baik lagi. Allah akan ganti. Sebab dalam Al-Quran, tidak ada yang kamu belanjakan di jalan Allah, melainkan Allah akan ganti. Allah akan ganti. Jangan takut. Okey. Yang ke empat tadi Yang kelima adalah al-jahlu. Al-jahlu maknanya adalah banyak tak tahu. Bahasa senangnya adalah bodoh. Maka untuk mengatasinya adalah dia mesti sentiasa membuka diri untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Jadi itu yang kelima. Yang keenam adalah hasad. Hasad, dengki. Atau bahasa yang lebih ringan adalah cemburu. Cepat cemburu. Cemburu tengok orang lebih. Ini secara semula jadi semua orang ada. Jangan cakap perempuan je lelaki pun lebih kurangnya. Cuma bezanya adalah lelaki pada benda yang dia cemburu pada apa, perempuan cemburu pada bab apa. Itu yang berbeza. Objek yang dia cemburukan, yang dia hasadkan. Berapa dah tadi? 6 Dan yang ketujuh inilah khasim. Apa nama khasim tadi? Iaitu suka membantah. Dan kita dah cerita tentang kisah Nabi Adam sebelum ini semalam. Bagaimana ini adalah sifat, bukan nak kata warisan tuan-puan, sifat yang genetik itu sudah ada pada kita. Sebagaimana kita tahu bahawasanya dalam ilmu jin, ilmu genetik, bahawa mau tak mau daripada ibu bapa itu kita akan warisi sifat-sifat tertentu yang ada pada mereka. Cuma bezanya mungkin banyak kurang dia.
Mungkin ayah kita lebih banyak dalam hal ini. Kita ada sikit tapi tak sebanyak dia. Jadi itu 7 di antara sifat salbiyah. Saya sebut sekali lagi, sifat salbiyah. Ya, sifat salbiyah. Apa makna sifat salbiyah tadi? Sifat negatif yang semula jadi ada pada kita. Dan ini perlu kita atasi. Perlu kita atasi. Kita mujahadah melawannya. Maka mujahadahnya dengan apa? Dengan sifat positif kita. Sifat positif tadi namakan ijabiyah. Sifat positif kita apa tuan-puan dan kasih sekalian? Di antaranya akal, berfikir. Yang kedua adalah qalb, merasa. Ya. Yang ketiga iaitu dimuliakan Allah. Ya. Karramna bani Adam. Makhluk yang mulia. Ada harga diri. Ya, secara semula jadi kita tak suka direndahkan orang. Maka ini sebenarnya sifat positif tuan-puan. Gunakan ia untuk motivate kita, motivasi kita untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita tadi. Maka Allah sengaja memang bagi kepada kita rasa ada karamah nama dia, ada rasa lebih tadi tu untuk bangkit kita. Ya. Dan selanjutnya kita ada sifat positif kita adalah boleh belajar, boleh memperbaiki diri. Ya. Makhluk lain, ya, di antara kelebihan manusia dia paling cepat untuk belajar. Boleh cepat pandai. Maka kebodohan dia tadi itu boleh diatasi dengan rajin belajar. Itu di antara sifat positif manusia. Antaranya kata Allah adalah sami'an basiran. Ya, dia mendengar. Arti kata adalah Allah bagi dia deria atau panca indera yang dapat mengetahui sesuatu, sehingga dengan pengetahuan dia tersebut dia dapat menghindarkan perkara buruk yang boleh berlaku padanya. Ini potensi-potensi ini tuan-puan kasih sekalian. Potensi yang baik untuk diri kita. Maka gunakanlah aspek-aspek positif kita ini, dan ingat aspek-aspek negatif kita tadi untuk kita tak boleh kubur dia mati sampai habis, ya. Tetapi tuan-puan, kita bela dia. Kita apa kata tu? Kita kawal dia, kita kontrol dia. Dia sebab pada satu masa tuan-puan dan kasih sekalian, sifat-sifat negatif tadi itu boleh menjadi positif, tahu? Ya. Dia menjadi perkara yang baik untuk diri kita. Ada juga. Contoh tuan-puan, pada masa belajar, tuan-puan kena rasakan diri kita bodoh tadi tu. Kita tak tahu. Maka dengan itu kita ingin belajar banyak, ya kan? Ya. Dengan sifat mulia secara asasnya memang positif, tetapi boleh jadi negatif, tahu? Ya, rasa megah je. Aku kan pandai, aku kan hebat, aku kan. Jadi negatif pula jadi dia. Jadi sebenarnya antara positif negatif pada sifat manusia ini dia sangat fleksibel. Dia sangat boleh bertukar. Mengikut pada situasi dan keadaan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata tak dibagi kita melainkan ada hak, ada sebab, ada alasannya, tak ada yang sia-sia. Tak ada yang sia-sia. Masing-masing ada manfaat dia. Yang positif ada manfaat, yang negatif pun ada manfaat dia. Ya. Dan tuan-puan dikasih sekalian, sifat membantah yang disebutkan oleh Allah pada ayat ke-4 daripada surah An-Nahl ini, dia ada positif dia tuan-puan. Kalau sekiranya kita tuan-puan jenis orang yang inggih, orang cakap, orang Jawa cakap semua ya, ada tanya orang lah kita, kan? Jadi kadang-kadang kita perlu juga untuk defense diri kita, pertahankan diri kita. Tapi kepada apa? Kepada kezaliman, ya? Kepada kebatilan. Maka kita cuba untuk gunakan khasim tadi tu. Perlu melawan kebatilan. Dalam Islam, melawan kebatilan adalah sifat yang mulia.
Tapi jangan gunakan khasimun mubin itu kepada kebaikan. Suka melawan pada kebaikan. Semua benda baik orang dia nak lawan. Yang penting kita lawan dulu. Bab istilah orang kata, lawan tetap lawan kata. Tak kira orang tu baik ataupun tidak. Hati-hati ni. Jadi situasi menentukan nanti baik buruk dia. Dan objek ataupun perkara yang hendak kita hadapi itu yang menentukan nanti baik buruknya. Dia sangat subjektif, minta maaf, bukan fleksibel, subjektif, subjektif. Saudara fillah yang dikasihi sekalian. Jadi pada ayat keempat ini, ingat perkataan nutfah kita dari kecil tapi jadi besar. Ingat, segala sesuatu bermula daripada kecil, maka hargailah yang kecil, hargailah sesuatu walaupun hina. Memandang hina, kan? Betapa ramai ada orang jadi jutawan. Ada saya baca buku tuan-puan, ataupun saya mendengar jugalah dalam satu dokumentari tuan-puan, ramai jutawan bermula daripada kerja-kerja hina, kerja-kerja orang tak nak buat, jual besi buruk, kan? Orang buang-buang je, habis dia kutip, dia ambil, dia kumpulkan, dan dia pandai pula menjaga tu, maka ada duit dia. Jadi sangat subjektif dalam hal ini. Hati-hati kita, ya. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, maka apabila kita faham ayat 4 daripada surah An-Nahl ini, ketetapan Allah sentiasa ada rahasianya, ada hikmahnya. Pandai-pandailah kita melihat, jangan kita meremehkan ketetapan Allah yang berlaku pada kita. Hargai, anggap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik, kita anggap dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk pun kita anggap itu peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak ingatkan aku ni. Jadi seperti itu. Baik, tuan-tuan puan kasih, saya nak tengok tuan-puan, tuan-puan ada share harga sesuatu walaupun kecil, betul Kak Zarina, jangan lupa, menghargai sesuatu. Positif, satu adalah akal, kedua adalah qalb, hati, kita ada hati yang boleh memahami, merasakan sesuatu. Okey, baik, sila tuan-puan kongsi dalam grup. Baik, saya nak sambung pada ayat yang selanjutnya yang kita dah baca, iaitu ayat yang kelima. Wal an'ama khalaqaha lakum. Wal an'am, perkataan an'am tuan-puan kasih sekalian merupakan bentuk plural daripada na'am. Na'am, na'am itu bermaksud binatang ternak. An'am plural dia. Kalau tuan-puan belajar bahasa Arab, tuan-puan akan perasan na'am dengan ni'am. Root word dia, tuan-tuan nampak huruf dia sama tak? Na'am dengan ni'am, ataupun ni'mat, huruf dia sama, kan? Oleh itu tuan-puan yang kasih sekalian, binatang ternak merupakan satu nikmat Allah. Maka apabila kita melihat binatang ternak, teringat kita Allah, maka dinamakan dengan na'am ataupun an'am. Jadi bahasa Arab ni seperti itu, menarik, Dari perkataan itu dia akan mengingatkan kita kepada asalnya, bentuk yang perlu kita hayati. Jadi binatang ternak ini merupakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah riwayat, saya baca kata silap tuan-puan, an'am ini, binatang-binatang ternak,
Kalau dalam Al-Quran disebutkan ada 8 pasang iaitu satu pasang unta, iaitu unta jantan, unta betina. 2 dah ya. Kemudian lembu jantan, lembu betina. Dah 4 dah. 2 4 kan. Kemudian iaitu kambing biri-biri, jantan dan betina. Dah apa tu? 6 dah kan. Dan selanjutnya adalah an'am, iaitu kambing biasa. Kambing biasalah. Jantan betina 8. Ya. Itu di dalam surah yang lain disebutkan. Sebahagian ada satu riwayat saya baca bahawasanya an'am ini ia adalah haiwan syurga, ada di syurga dan diturunkan ke bumi untuk hidup Nabi Adam AS dan anak cucunya. Ya. Jadi ini salah satu keistimewaan Allah. Apabila tuan-puan tengok binatang ternak, tuan-puan teringatlah ini nikmat Allah yang dahulu diberi di syurga kepada Nabi Adam, dibawa turun, hargai. Ni tengok nanti tuan-puan makan daging lembu, teringat apa? Allah, ini makanan dari syurga sebenarnya ni, kan? Alhamdulillah, bersyukur. Tapi dia tengok daging, tuan-puan, tengok kolesterol, dia kata. Ya. Ya. So Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja menurunkan Al-An'am sebagai manifestasi menunjukkan ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat Allah yang besar diberikan kepada manusia. Maka dalam surah An-Nahl ini disebut oleh Allah Al-An'am ini. Selepas menyebutkan keistimewaan manusia, disebutkan tentang penciptaan manusia, maka ditunjukkan oleh Allah wal an'am khalaqaha, Allah menciptakannya. Garis bawahi tuan-puan dalam ayat yang kelima tersebut lakum, ya. Lakum, untuk kamu anak Adam, untuk kamu wahai manusia, ya. So an'am tu lakum, for you, ya, untuk kamu. Ingat dulu. Jadi ada orang tuan-puan istilahnya apa ni, vegan ke atau vegetarian ke, tak nak makan daging, kan? Dia nak macam makan sayur-sayur je. Dia kata kesian kak haiwan-haiwan, binatang ternak tersebut. Soalan saya tuan-puan dan kasih sekalian, kalau awak kasihan kat binatang ternak, kenapa awak tak kasihan kepada sayur-sayur yang awak makan tu? Sayur tu kan ada kehidupan dia juga. Kenapa awak potong? Potong-potong lagi, kan? Ya? Dia tak faham. Ini orang yang hanya hidup dengan perasaan. Ya? Hidup dengan perasaan. Ini bahaya ni. Orang yang hidup dengan perasaan. Aku rasa kesianlah. Maka saya tak naklah kesian nanti. Ya. Ini bahaya, ya. Sebagaimana ada orang beragama dengan perasaan, nampak? Ini perlu saya ingatkan, dengan perasaan. Apa dia? Seperti orang mempertikaikan bahawa kita tak sembahyang berjamaah di masjid sekarang ini, kan? Itu bentuk daripada satu munafik ataupun, kan? Dia tak faham bahawa ada hadis Nabi yang lain yang suruh kita untuk menjaga kesihatan kita, menjaga nyawa kita. Menjaga nyawa itu lebih utama, ya? Jadi oleh itu, saudara fillah yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, Allah jadikan haiwan-haiwan ternak ini untuk kamu. So, mewahnya manusia. Dan sebenarnya
disebutkan binatang ternak di sini. Di ayat yang lain tuan-puan kasih sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah sakhara lakum ma fil ardi jami'an. Allah jadikan apa yang ada di langit dan di bumi ini untuk kita manusia. Betapa mulianya kita manusia. Ya. Maka menghargai kemuliaan kita ini tuan-puan kita, satu bentuk daripada menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa cakap bahasa Inggeris, dignity ke apa tuan-puan, iaitu ada harga diri kita. Ya. Jangan dengan ada harga diri ni tuan-puan, jangan kita hinakan diri kita. Ya. Dengan apa? Dengan melakukan benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, buat benda jahat yang menyebabkan orang pandang buruk dengan kita. Maka lakum, begitu istimewanya manusia, Allah jadikan semuanya untuk kita. Jadi ini ketetapan Allah Subhanahu, ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahawa binatang ternak untuk kita manusia. Siapa nak buat? Kita kena nikmati, kita kena hargai. Makanlah, tapi ingat kata Allah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Ya, ni asyik kambing je kan, naiklah dah apa orang tu, kolesterol tinggi. Masalah hari-hari kambing je kan. Awak tukar-tukarlah. Allah halalkan kepada kita makhluk-makhluk yang lain. Allah halalkan kepada kita makanan-makanan laut, kan? Makanlah daging, makanlah juga ikan, kan? Ini dia. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan sesuatu kepada kita mesti ada manfaatnya. Dan Allah sebenarnya melalui ayat kelima daripada surah An-Nahl kita ini menunjukkan kepada kita satu contoh bahawa ketika Allah tetapkan untuk kita sesuatu, dia ada manfaatnya. Maka disebutkan pada selepas itu tersebut, fiha dif'un wa manafi'u. Pada binatang ternak tadi itu ada manfaatnya. Di antaranya adalah kamu boleh ambil bulu-bulunya dan kamu jadikan pakaian untuk kamu memanaskan badan, terutama di negara-negara yang sejuk tuan-puan kita. Maka bulu biri-biri, bulu makhluk-makhluk Allah ini digunakan untuk pakaian. Dan itu memang kalau kita lihat orang dekat tempat sejuk kan, nampak dia pakai macam bulu domba, bulu biri-biri tersebut. Fi hadifun wa manafi'u, dan manfaat-manfaat yang lain. Ada banyak manfaat dia. Di antara manfaat dia lagi apa kata Allah? Wa minha ta'kulun, kamu makan. Itu manfaat dia. Dan di antara manfaatnya lagi tuan-puan, walakum fiha jamalun. Pada binatang ternak itu boleh kamu jadikan untuk kecantikan. Jamal di sini adalah kecantikan. Apa maksudnya tuan-puan dikasih sekalian? Dulu orang naik unta, dia sihat. Naik kuda, sihat. Sebab apa? Goyangan unta dan kuda itu memecah lemak-lemak dia, sehingga body dia mantap, badannya sihat. Sekarang orang dah tak naik kuda tuan-puan, maka dia buat alat lah macam kuda. Tengok tak dekat iklan ni kan, dia pakai duduk je cuma, tapi dia melompat-lompat, duduk. Ramailah orang beli kan. Sebab apa? Boleh mendatangkan kecantikan. So Allah dah isyaratkan benda tu. Sekarang kita pergi ke mana-mana tuan-puan kasih sekalian, naik apa? Naik kereta, kan? Dia ada dudak-dudak dia tak? Dia ada
gerakan-gerakan itu. Masalah tuan-puan, kita dapat ada bumper pula tu kan, bumper kan nama tu, yang boleh adjust sehingga kita tak terasa tu. Dan kita tak akan beli kereta tuan-puan yang mana bumper dia tak bagus kan. Alah sakit pinggang aku, dia kata. Maka selalulah sakit pinggang jadi dia. Kereta tuan-puan dah cantik-cantik, dah mahal-mahal, dah sakit pinggang juga. Jadi kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kenderaan yang simple seperti itu, dia ada kesan positif dia. Nak menunjukkan tuan-puan, tidak ada sesuatu yang Allah bagi kepada kita direct, melainkan ada manfaat dia. Mana yang sudah dimodifikasi oleh manusia tuan-puan, dia akan ada mudaratnya pada kita. Maka life secara nature, kan, secara semula jadi, sebenarnya the best, kan. Dan orang tuan-puan rindu untuk melalui kehidupan yang semula jadi itu balik, kan. Dengan hiruk pikuk kenderaan yang zaman sekarang. Dan sebenarnya di antara hikmah daripada MCO adalah kita tak dengar lagi dah kapal terbang, ya, kita tak dengar sangat lagi dah, ya, kereta, ya. Allah nak rasa kita the real life, ya. Saudara fillah yang dikasihi sekalian. Jadi masa dah habis dah. Allahu Akbar, 9:30 dah. Macam mana ni? Ya, betul. The whole food is better than processed food. Betul. Ya. Masya Allah. Kita nak habis dah. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, ingat ni, Allah datangkan contoh binatang ternak dan manfaat-manfaatnya hanya sebagai satu sampel bahawa setiap yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ada manfaatnya, ada kegunaannya, ya. Dan ingat tuan-puan dikasihi sekalian, ditunjukkan kepada kita perintah ataupun ketetapan Allah yang tuan-puan boleh rasa, ya, apa nama dia, accessible ke ataupun visible ke tuan-puan dalam bahasa Inggeris, tak ingat, So tuan-puan dan saudara sekalian, supaya kita dapat memahami juga ketetapan dan ketentuan Allah yang tidak visible, tidak kita boleh cerna dengan mata kita dan kita rasa. Apa dia tuan-puan? Seperti solat. Salah satu ketetapan Allah adalah kita perlu solat 5 waktu. Dan orang bertanya, apa manfaat solat? Sebenarnya manfaat solat sangat besar. Sangat besar. Kalau binatang ternak saja dah begitu manfaatnya untuk kita, Allah cuba zahirkan kepada kita. Allah nampakkan rahsia-rahsia kegunaan-kegunaannya tuan-puan. Masya Allah. Oh Ustaz, pas ni saya nak bela unta lah Ustaz. Boleh cantik comel kan. Fit Ustaz, kan. Itu sekarang ni tuan-puan, orang beli tanah tempat jauh-jauh tuan-puan, dia nak berbinatang ternak balik. Untuk apa? Untuk sihat, fit, kan. Dekat bandar tanah saya sekangkang kaki Ustaz, itu pun di atas orang, di bawah orang, kan. tak ada tanah pun kadang-kadang, kan. Tak boleh nak buat apa-apa. Baik saudara fillah ni, saya minta maaf tuan-puan saya. Habis dah masa kita. Okey, Masya Allah. Okey. Okey, Puan Safia Osman, oh ada. Satu ringkasan dibuat.
Masya-Allah. Bagus. Tuan-tuan puan-puan dikasih sekalian, tuan-puan share lah dekat grup tuan-puan dikasih sekalian apa yang tuan-puan dengar daripada saya yang manfaat, tuan-puan panjang-panjangkan ya. Yang tak baik tuan-puan simpan-simpan, tolong jangan cerita dengan orang lain. Ada benda mungkin saya cakap tak betul ya, salah, namanya saya manusia, mana ada perfect, mana ada sempurna tuan-puan, ada silap salah ya. Terlepas cakap, saya sebenarnya di antara sebab saya buat FB group ni tuan-puan, saya takut kalau live langsung, sebab live langsung ni tak tapis orang tuan-puan dan sekalian. Ada orang kadang-kadang kawan kita, kawan kita sokong lah ya kan, lawan tuan-puan dia bantai kita, silap sikit dia spin, dia tukar cerita. Ya, saya tak ingin kontroversi dan saya ingin hidup saya tenang tuan-puan. Saya tak nak ya buat hal dengan orang ya kan. Sebab hidup ni sekejap je, buat apa nak huru-hara. Kalau boleh kita bertenang, kenapa kita nak berhuru-hara? Jangan terbalik pula. Kalau boleh bergaduh, kenapa nak tak bergaduh, dia kata kan. Tak, saya prinsip lain. Kalau boleh menghindarkan pergaduhan, kenapa tidak? Kita pilihlah perkara-perkara yang boleh mendamaikan kita. Semuanya pilihan tuan-puan, terserah tuan-puan ya. Maka saya memilih untuk buat grup ini. Mudah-mudahan tuan-puan dan sekalian, tuan-puan, ini pesan saya ya, yang salah daripada saya tuan-puan delete mulai ya. Tuan-puan padam, padam dari nota tuan-puan, padam daripada ingatan tuan-puan, padam daripada semuanya. Yang baik-baik je lah. Saya tahu saya banyak kelemahan dan kekurangan saya ya. Baik tuan-puan dan kasih sekalian ya, Umi Fauzia terima kasih mengingatkan kami agar jangan ujub dan riak dalam hidup ya. Sama-sama Umi ya. Kak Zi, Kak Zalin Azlinan ya, syukran jazilan Ustaz, ilmu yang sentiasa bermanfaat, alhamdulillah. Semua datang daripada Allah, saya hanya menyampaikan je ya. Okey. Baik, tuan-puan dan kasih sekalian, banyak komen yang dikemukakan di sini saya tak dapat baca semua, tapi ala kulli hal apapun juga saya mengalu-alukan apa nama dia tu, kehadiran tuan-puan semua di sini dalam majlis ilmu kita ini. Saya rasa setakat itu dulu. InsyaAllah ya, kalau tak ada halangan, besok kita akan sambung pada perbincangan selanjutnya ya. Yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silap daripada diri saya sendiri, kepada Allah saya mohon ampunannya, pada kita semua saya mohon kemaafannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.